بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدق الله العظيم. Bahagia sahabat muslim majlis, pengerusi serta tangkuasa Masjid Al-Irsyad, warga-warga Pencin yang ada di hadapan saya, ramai warga Monopos juga ramai, hadirin hadirat, bakal-bakal jenazah yang dirahmati serta disayangi Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita hidup lagi. Saya ulang balik, pengurusi sebut benda ni tadi. Tolong pejam mata, hayati ungkapan ini, syukur kita pada Allah malam ni kita hidup. Allah bagi nafas lagi pada kita. Ingat ataupun tidak kamu, berapa ramai sahabat handai kamu yang telah pergi, jiran tetangga, anak beranak, kaum kerabat kita yang telah mati, tapi kita stay hidup, maka sebutlah Alhamdulillah. Sebut kuat-kuat, saya nak dengar Alhamdulillah. Syukur ya Allah kerana masih lagi menghidupkan aku. Ya Allah ya Tuhanku, panjangkanlah usiaku. Amin ya rabbal alamin. Tu doa. InsyaAllah doa dengan doa yang kita kumandangkan pada malam ini, Allah top up lagi umur kita 10, 20, 30 tahun insyaAllah. Kerana kalau saya tanya pada malam ini, siapa yang nak mati pada malam ini, tolong angkat tangan, saya nak tengok. Oh, nak mati malam ni ada? Tak ada. Saya pun tak nak lagi. So syukurlah dengan kehidupan yang kita ada pada hari ini. Tapi jangan sedar hati, mungkin malam ni kita mati, siapa tahu. Dan yang kedua, dalam kehidupan yang Allah berikan pada kita pada malam ini, Allah warnai kehidupan kita ini dengan satu nikmat, satu rezeki yang besar, iaitulah kesihatan. Belum ceramah bab sihir, penyakit air, syukur dulu benda-benda ni. Sihat ni satu rezeki. Jangan kita ingat makan, minum, pakai je rezeki. Sihat kita ni satu rezeki. Cuba pergi di SKL pada saat ini, penuh katil orang sakit yang duk kencing dalam plastik, yang duk tambah oksigen, macam-macam hal di hospital sana, tapi kita bebas daripada itu semua. Maka sekali lagi saya nak dengar, sebutlah Alhamdulillah. Syukur ya Allah kerana memberikan kesihatan kepada aku. Ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah aku makin tua makin sihat. Jadikanlah aku makin tua makin rajin beribadah. Ya Allah ya Tuhanku, kekalkanlah kesihatan aku. Amin ya rabbal alamin. Dua tu namanya syukur. Sebab apa saya paksa sebut? Kerana Allah menyebut wala in syakartum la azidannakum. Janji Allah pada mereka yang bersyukur, tolong bagi tahu berita gembira, aku akan tambah lagi kesyukuran kamu itu. Kamu bersyukur umur, Allah top up umur. Kamu bersyukur sihat, Allah tambah lagi kesihatan kita insya-Allah. Berapa dah saya ajak kamu bersyukur pada malam ni? 2. Yang ketiga, syukur juga kita pada malam ini kerana Allah pilih kita di saat dan pada ketika ini berada dalam majlis ilmu di taman syurga atas masjid rumah Allah. Masya Allah, itu luar biasa. Tuan-tuan, tengok kedai makan di luar sana tak cukup kerusi masa ni. Tengok pasar raya tak ada parking kereta masa ni. Tengok orang mancing ikan tengah makan masa ni.
Kaki berita tengok TV banjir dan sebagainya masa ni, tapi kamu tinggal itu semua, mari duduk atas masjid. Ini kata ulama tanda-tanda husnul khatimah, insya-Allah. Jadi bila kita berada dalam majlis yang mulia ini, jangan lupa kita baca satu doa. Nah, nak start bagi ubat dah ni. Doa ni kata ulama, siapa baca dia cepat ingat, dia lambat lupa, dan siapa baca doa ni dia nak mati boleh ngucap. Dia tak nyanyuk ngucap. Di hadapan saya pada malam ini, tolong angkat tangan siapa boleh garanti dia nak mati boleh ngucap. Tolong angkat tangan, nak tengok. Jangan main-main ngucap masa nak mati ni. Dia tak kira hafal, dia kira amal. Mudah-mudahan amalan kamu pada malam ini meringankan lidah kamu untuk mengucap satu hari nanti, insya-Allah. Kita doa. Masa tu kamu dalam ICU, apatah lagi ditidurkan, bernafas dengan oksigen dalam mulut besar botol ni, waya duduk dalam mulut, mata disaltik dah, tubik air mata ke tepi, anak beranak tak boleh nak masuk musim Covid ni. Kamulah bertarung maut. Boleh ngucap tak boleh ngucap, tak ada orang ajar, kerana pada ketika itu kamu nazak dada sama tinggi dengan dahi. Siapa nak ajar kamu ngucap? Maka bacalah ayat ni, mudah-mudahan menjadi saksi untuk kamu ringan lidah nak ngucap. Tak tangan kanan kat dada kiri, ikut saya baca bergema. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah yang mengajarkan kami apa yang kami tidak ketahui. Maha suci Engkau, sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi bijaksana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Okey, pejam mata, transfer ayat ni dalam dadamu sebagai saksi suatu hari nanti kamu nazak. Sebut doa yang saya nak sebut. Ya Allah ya Tuhanku, kuat-kuat. Ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah aku makin tua ya Allah. Aku tidak lupa dan nyanyuk. Ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah aku makin tua makin sihat. Ya Allah ya Tuhanku, ringankanlah lidahku untuk menyebut kalimah syahadah ketika mana sakaratul maut datang menjemputku ya Allah. Mungkin pada malam ini dengan kalimah yang agung, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ingat tu, duk mana ubat ni tidak ada di farmasi, tidak ada di hospital. Ubat ini berada di rumah kamu dalam rak Al-Quran, iaitu surah Al-Baqarah ayat 32. Bacalah, jangan main-main. Sebab apa saya bagi ayat tu pada malam ini? Kerana di hadapan saya ni tua-tua belaka dah. Sebab tu pembukaan saya kata tadi warga pencen. Sebab tu pembukaan saya kata tadi warga monopos. Itu sebagai sinis kepada kamu yang telah tua. Sedar-sedarlah bahawa kita sudah berumur. Berubahlah kita. Kerana muda dulu kita tak ada mari masjid. Tua-tua ni marilah dengar, tak ada telinga, sebagai bekal kubur kamu suatu hari nanti. Duit yang kamu cari itu tak cukup semua dah. Apatah lagi yang warga pencen 60,
70, 50, hidup di Kuala Lumpur ni tak kaya-kaya lagi, tak dan dah kaya kamu. Dan kau orang muda kaya, dia ingat kuat, mata terang, telinga dengar, kamu ni makin merosot dah. Maka cari kekayaan di masjid, bubuh sedekah RM1 jadi 27 kali ganda, jadi 70 kali ganda, sembahyang Jumaat 1 rakaat 27 kali ganda. Itu dah kekayaan yang kita nak cari. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita manusia ni ada dua jenis penyakit. Yang pertama penyakit jasmani, apa dia? Darah tinggi, kecil manis, jantung, batu karang, gout, seru, buah pinggang, COVID, itu semua penyakit jasmani. Don't worry, hospital ada ubat di hospital. Dia ambil anytime. Dan penyakit darah tinggi, kecil manis, COVID ni dia tak bawa masuk kubur, balut kain kapan jenazah apa gitu gini, dia tutup situ, mati tutup file penyakit tu. Tapi penyakit rohani dia tak setakat tu, dia bawa masuk kubur. Kemudian penyakit rohani ni hasad, dengki, marah, tak nak mari masjid, dengar azan buat tak tahu. Ni penyakit ni. Suka main goni ni, goni ni. Ni penyakit rohani ni. Tak ada ubat. Anak doktor pun tak tidur malam, tak ada ubat. Bagi ubat tidur, bangun tidur main pula. Ni. Betul dah anak-anak kamu? Ni penyakit goni ni. Yang mana penyakit ni dia tak setakat dunia, dia bawa masuk kubur, syurga, neraka, dosa, pahala ni, benda-benda ni yang kita takut ni. Apa lagi penyakit rohani yang kita nak bincang pada malam ini? Saka, sihir, santau. Penyakit ni ramai tuan-tuan dan puan-puan. Tak percaya pergilah ke klinik saya. Masa saya sewa klinik di USJ 21 dulu, siapa pergi tahulah. Pukul 2 pagi orang tunggu dah, Sabah, Sarawak, seluruh negara, beribu orang sehari. Hari ni pun kalau nak kita tengok, pergilah Sungai Besi, berapa ramai manusia yang sakit kena sihir, saka, santau, yang mana pergi hospital, doktor kata tak ada penyakit, balik berubat kampung. Inilah peminat-peminat yang cari klinik saya. Dan saya nak tanyalah pada malam ni, siapa ada saka tu lu angkat tangan. Mudah tanya lalu, straight to the point. Ada? Mu tengok aku tengok mu, tak tahu. Yes. Siapa pernah kena sihir angkat tangan? Satu. Betapa merananya dia tahulah tak? Siapa pernah kena santau angkat tangan? Kena santau. Tuan-tuan, saya dulu belajar ilmu ni kat Mesir dengan Syekh Wahid Al-Bali. Tak niat pun nak jadi tok bomo penceramah. Saya belajar sebagai fardu kifayah. Anak bini orang kampung saya sakit, saya boleh buat rawatan. Tetapi Masya Allah, di Malaysia ni tak ada tok bomo yang perubatan Islam ni. Tok bomo kampung tok cah banyak. Lepas tu saya pergi ke Mesir, saya belajar dua ilmu. Yang pertama ilmu masuk kuliah. Saya dapat ijazah kuliah bahasa Arab dengan pengajian Islam. Yes. Dalam masa yang sama saya dapat ijazah luar kuliah. Saya pergi talaki dengan tok guru di Kafrul Syekh Tontoh Syekh Wahid Abdul Salam Al-Bali. Pergi talaki dengan dia dalam masa yang sama, boleh ijazah juga. Dua ijazah. Masa duduk buku baju dalam beg nak balik, kawan-kawan cakap lah, ni kata aku insya-Allah jadi ustaz, aku jadi qadi, aku jadi hakim. Saya pun kata apa, aku ada dua ijazah, aku rasa ijazah hak ni laku pada hak ni, walaupun GPA tu iktiraf, tapi J boleh iktiraf ijazah kau ni. Betul sungguh tuan-tuan dan puan-puan. Balik Mesir saya jadi cikgu 10 tahun, KPLI jadi cikgu. Dalam masa yang sama di sekolah saya penuh orang nak ambil air tawar apa semua, cikgu besar dah pening, padang bola tak ada parking. Alah-alah pengarah pendidikan panggil, ustaz nak jadi tok bomo ke nak jadi ustaz? Kalau Piramli dia tanya apa, cikgu Syahri nak naik kelab ke nak jadi cikgu? Betul tak? Saya pun garuk kepala. Saya kata, bos, bukan saya panggil orang mari sekolah, orang tengok saya dalam TV pergi cari saya di sekolah nak berubat, mana saya suruh balik saja. Dan kau bawa air dengan penuh harapan, saya kena jampi. Itulah saya tanya, you nak jadi tok bomo ke jadi ustaz? Satu soalan yang cukup payah saya nak jawab. Telefon ayah di rumah, ayah, JPN suruh pilih dia ni, nak jadi tok bomo ke nak jadi perawat, nak jadi ustaz?
Dia kata kamu kena jadi ustaz, Tok Bomo tak ada pencing. Orang tua-tua dia baca pencing, betul tak? Oh. Dia kata sudah, nak mengajar tak boleh dah. Orang ramai pergi cari. Last kali saya letak jawatan, saya berkecimpung dalam bidang perubatan Islam ni sampai hari ni. Dan alhamdulillah hari ni orang kenal saya kerana saya ni satu batch dulu. Kalau forum perdana Al-Kuliah, dalam halaqah ke, dalam semani kurma ke, batch saya semua dah meninggal. Tuan Guru Harun Din tak ada, Hasan Din tak ada, Osman Muhammadi tak ada, Hashim Yahya, semua tu geng saya. Masa tu saya umur 20-an, mereka dah 60-70. Saya sempat bergandingan dalam bandia arus perdana. Mereka telah pergi meninggalkan kita, yang tinggal saya orang kenal. Jadi pada malam ini saya nak ijazah ayat-ayat tertentu yang boleh jadi bekal untuk kamu, terutamanya penyakit yang kita tak nampak ni. Saya akan bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan tanda-tanda orang yang terkena sihir, tantau ataupun saka ni, ada tanda-tanda dia. Maha suci Allah yang menjadikan sesuatu atas muka bumi ni didahulukan dengan tanda-tanda. Kiamat nak berlaku, tak berlaku kiamat tu kecuali ada tanda-tanda kiamat kecil dan besar. Hujan nak turun, Allah bagi tanda-tanda hujan nak turun. Dia tak turun terus, basah, kamu tak boleh mari masjid. Begitu juga muslimat nak bersalin pun ada tanda-tanda. Dia tak tubik beruh terus, beranak dalam kuliah, susah. Betul tak? Ada tanda-tanda nak bersalin. Sihir ke, ain ke, saka ke, santau ke, ada tanda-tanda dia. Yang ni saya nak bagi tahu pada malam ni. Sebelum tu saya nak tanya dulu, siapa ada saka tu lah angkat tangan. Takut-takut ada. Kalau ada angkat tangan. Yang mana saka ni kadang-kadang kita tak tahu. Tapi dengar definisi saya ni, mudah-mudahan boleh ukur kamu ada ke tak ada. Saka ialah satu perjanjian yang dibuat oleh nenek moyang kamu satu ketika dulu. Tok nenek kamu dulu bela jin iblis. Nak apa? Dia nak kuat. Pergi buka tanah, belum ada felda, belum ada fekra. Tutup kamu dulu, buka 20 hektar tahun 50-an dulu. Bukan ada kes excavator pun masa tu, dengan parang je. Hutan belantara, pokok balok besar-besar tiang masjid dia tebah-tebang jadi padang bola. Kekuatan mari di mana kalau tidak bela benda ni? Geran mari tahun 70-an dah. Ataupun untuk mendapatkan kekuatan, orang zaman dulu nak kuat, penjagaan, nak jaga kebun dalam hutan tu, ubi, padi, tanam, binatang tak usik pun. Ataupun untuk mendapatkan perubatan, orang zaman dulu sakit dia tak pergi hospital, dia pergi Tok Bomo dulu, tuk nenek kita dulu. Ataupun untuk mendapatkan perbidanan, orang zaman dulu nak beranak, dia tak beranak hospital, dia beranak di rumah. Ni geng-geng hak umur 60-an ni semua beranak di rumah belakang dengan tok bidan. Hidup pun boleh jadi AJK masjid. Nah. Ataupun untuk mendapatkan kebudayaan, orang zaman dulu tak ada handset, tak ada handphone nak main. Dia ada permainan-permainan tertentu. Di Johor ada satu tarian yang melibatkan saka baka. Apa dia? Kuda kepang. Orang Johor tahulah. Kuda kepang bukan hinggap di sebarang orang. Tuk dia dulu main kuda kepang dah. Jatuh ke anak, jatuh ke cucu. Naik, yang dibuat kuda daripada plywood je, lompat sama tinggi dengan kipas. Kekuatan mari di mana? Kuda kepang. Orang dulu tahu dah kuda ni kuat. Sebab tu P paling kuat. P apa? P kuda. Dia tahu dah dulu. Ni ekor ni, apa horsepower ni? Betul tak? Kuasa kuda. Di Terengganu ada satu kebudayaan yang melibatkan saka baka. Apa dia? Ulik mayang. Duduk tepi laut menyanyi, pulut kuning apa semua. Ulik mayang, diulik puteri 7. Bilang puteri 1 sampai puteri 7. Yang laut balik ke laut, yang darat mari ke larat. Itu pemujaan di Terengganu. Saka lah tu. Di Kelantan ada kebudayaan dia yang melibatkan saka baka. Apa dia orang Kelantan? Mai mok iyo, mai teri, mai dikir barak, mai gasing. Kalau tak percaya, mari bersama saya pergi tengok satu kampung di Pasir Putih, main gasing ni. Buat daripada kayu, ambil tali, capok gasing. Ada hak capok biasa, ada hak capok luar biasa. Hak luar biasa dia perasak dulu malam tu. Dia kata, hei mamban tanah, mamban api, mamban angin. Dia kata, jangan salih.
Mari duduklah dalam gasing aku ni, biar dia musing 2-3 hari tak berhenti. Aku nak benar, nak hadiah sidik guru, sidiklah aku, sidik berkat kata la ilaha illallah. Masa tadi gasing pung dia lambung musing. Orang lain 2 jam 3 jam berhenti, dia 2 hari tak berhenti lagi. Siapa ni kata padahal aku penat dah duk pusing 2 hari dah tak makan minum, aku duk pusing gasingmu. Yes, itu pemujaan di Kelantan dengan syarat-syarat yang tertentu. Biasanya 7 keturunan. Ni 7 keturunan ni lama tuan-tuan dan puan-puan. Betul ke kamu tak ada saka? Saya nak tanya Tok Bila kita, nama? Ayo nama? Nama apa? Ramli bin Zainab bin Cik bin. Tanda-tanda awak ada saka 3 yang kamu ingat. Sebelah dia pula bin Wahim bin saya bin Pak. Jadi ingat, jangan kata dia, kamu pun 3-4 je ingat keturunan. Saya takut nama-nama tok nenek kamu yang terdilik kamu tak ingat tu ada saka baka, kamu baru anak cucu dia. Hak ni kita takut. Yes, dia duduk dalam tubuh kita, dia tidak mengganggu, kecuali masa kita tua baru dia kacau. Berapa ramai orang tua-tua tuan-tuan dan puan-puan cepat nyanyuk, cepat lupa. Ni tanda-tanda ni. Sembahyang lupa rakaat. Depan saya ni ramai kalau sembahyang di rumah tak tahu rakaat berapa rakaat. Makin tua makin malas ibadat. Sakitnya lama, 3-4 tahun sakit, tinggal kulit dengan tulang, tak mati-mati, makan 3-4 pinggan. Lebih banyak pada doktor makan, dia sakit. Tok Bohmo makan 2 pinggan, dia 7 pinggan orang sakit. Ni tanda-tanda awak ni makan banyak. Betul, lepas ni kalau masjid kita buat jamuan, tolong tengok tambah banyak kali tu, tangkap jumpa saya. Dia ada saka tu makan banyak. Kalau masjid buku tak kat pintu ambil supik seorang, kalau ambil orang 3 tu tolong tangkap. Yalah tu. Lagi yang paling kita takut, dia nak mati payah nak ngucap. Ni kita nak bicara ni. Ingat, kadang-kadang benda ni duduk dalam tubuh badan kamu, kamu tak tahu pun. Malam ni saya nak baca ayat, ramai-ramai bergemur ikutlah. Mudah-mudahan dia panah dengan ayat ni duduk dalam tubuh badan kamu, dia akan terbang pergi. Terutamanya kalau ada depan saya ni orang Negeri Sembilan, orang Melaka, berhati-hati. Ada tak tolong kat tangan? Sebab pengalaman saya sana banyak. Sana masih ada lagi nak mati buka bumbung. Orang tua-tua belah sana mari nak pergi, kalau tak percaya saya pergi tu duduk bawah tiang seri, buka syilih, buka bumbung, tengok langit baru boleh mati elok. Kata orang tua-tua, hadis tak ada sebut pun, tapi kepercayaan. Kadang-kadang Tok Bomo mati dulu, naik jatuh pecah kepala. Begitu juga yang kena sihir. Inilah tanda-tanda orang yang kena sihir. Kadang-kadang cepat mati, kadang-kadang sakit lama, mati payah nak mengucap. Sebab apa? Sihir itu sendiri, jin yang dihantar ke dalam tubuh badan dia tu pegang lidah masa nak mengucap. Ni yang kita takut. Sebelum tu dengar tanda-tanda orang yang ada benda ni. Yang pertama, tanda masa jaga. Yang kedua, tanda masa tidur. Kalau ada tanda-tanda ni, tunggu lepas sembahyang lagi, kita pegang atas kepala. Tak lama pun 3 saat ya. Tengoklah TV 2 hari lepas. Tengok tak TV 9, aduan jiwa saya buat di Sabah tu dengan Fitri Yahya tu. Jampi tuan-tuan dan puan-puan jadi boya, merangkuk atas kapet masjid, ekor gini kaki dia. Tok Iman, Tok Bila kecil pala-pala lari tak tahu mana. Saya kata Tok Iman tunggu, aku takut. Aku Tok Iman bukan nak berubat kau ni, dia kata. Cakap buaya. Dia tak tahu dia cakap buaya. Sudah semayang dia tunggu, saya pegang 3 saat seorang atas kepala. Saya tanya orang AJK masjid, siapa dia ni jadi buaya ni? Ustaz, dia ni tuk dia dulu tangkap buaya. Kalau orang dalam sungai kat Sabah ni kena makan, tuk dia mari tepi sungai, jetik air 3 kali, tok tok tok, timbul lalu buaya. Ni cucu dia Ustaz. Yes. Takut belaan orang dulu-dulu. Jadi malam ni saya nak bagi tahu tanda-tanda. Yang pertama ialah
masa jaga. Sekiranya kamu ada penyakit, pergi hospital, doktor suruh balik, dia kata Pak Cik tak ada penyakit ni. Doktor, saya sakit dalam perut dah berapa tahun? Yes, doktor kata aku dah masuk ke merah 10, tak ada apa. MRI aku dah buat, tak ada apa. Last kali doktor kata Pak Cik, balik berubat kapur, bukan cara hospital. Rumitlah hidup kamu. Terutama yang batuk lama. Batuk manusia ni kalau normal, kata orang tua-tua dulu 40 hari ya. Kalau lebih 41 hari tu ada something wrong tu, kena check cepat. Biasa kalau batuk lama ni melibatkan santau. Batuk tubik darah, batuk kat tisu, tengok darah kat tisu, tubik habuk kaca. Yalah dah tu. Yang kedua, sekiranya bangun tidur pada waktu pagi ada kesan lebam pada tubuh, bahaya. Kita tengok lebam buat tak tahu gitu, mungkin bini aku gigit malam kot. Dia kata gitu pada hatu gigit dia semalam. Yes, kalau jumpa doktor, doktor kata, oh semalam kamu tidur mengigau terhentak kat katil, mana mu tahu, yalah juga ijab. Tapi tanya tok, tok kata, oh, kamu digigit hantu. Yes, betul tok kita tu. Cuba fikir logik lebam sebab apa? Lebam pula kat pohon, kat betih. Nak kata teratuk katil, teratuk kat mana pohon, bukan tangan. Bahaya. Yang kedua, sekiranya kamu sakit atas belakang, sakit kepala, makan ubat tahan sakit pun tak berhenti-henti, bahaya. Migrain, sakit belakang, dalam tubuh kamu banyak angin, tak lekat air semayang, pergi mengurut kamu sendawa, yalah dah tu. Angin tak tubik tanpa sebab. Orang mengurut pegang ya, orang mengurut pun sama, dua-dua ada saka belakang, kena berubat belakang dua-dua. Lagi, rumah nampak kelibat kat tangga, kat bilik air, kat store. Duduk rumah bertingkat-tingkat, bunyi guli kursi atas. Ramai ni rumah bunyi guli kursi ni, tolong angkat tangan. Satu. Hak mana tak angkat tangan makin kuat bunyi. Tengoklah, saya nak banci ni. Satu, dua, angkat bunyi atas dah. Orang alih kursi ke guli ke, angkat betul-betul nak bilang ada masalah tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada lagi? 6 orang ni berhati-hati dah. Bukan bunyi katil tu makhluk kasar tuan rumah. Bunyi guli tu, bunyi kursi. Tuan balik kapur tapi orang tak ada bunyi. Berhati-hati. Yang live tu ambil perhatian. Ramai yang tengok suara tak ada, tolong beki. Ini kameraman kita ni. Kameraman tolong tengok suara tak ada, orang duk tengok di rumah tu. Situ ada suara. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tanda-tanda seterusnya, tolong ambil perhatian. Orang yang ada saka ni, dia tak boleh balik di rumah, anak cucu dia menangis. Cucu balik, mama tunjuk atas silin nampak kepala, menangis budak. Bahaya. Budak menangis ada sebab. Sebelum menuduh jin, cek dulu perut kembung kau tak. Sebelum menuduh jin ganggu anak kamu menangis tu, cek dulu pampers berapa hari mu tak tukar. Kalau semua itu clear, tiba-tiba menangis, pejam mata, tumiknya hentak ke lantai, duk tunjuk, maka berhati-hatilah kamu ibu bapa tok nenek, tolong alert dengan benda ni. Jangan tak percaya, tak kena, tak tahu. Berhati-hati. Lagi, sekiranya sekiranya masa tidur pula saya nak cerita ni, susah tidur pada waktu malam kecuali memakan masa yang lama. Tak boleh tidur, susah. Lepas tu tidur sekejap terkejut, nak tidur balik susah. Ni tanda-tanda orang kena sihir saka ni, santau ni, ain ni. Lagi, tidur malam mimpi satu environment yang mana kamu hidup masa kecil dulu, rumah lama, mimpi balik. Cuba kamu ingat kamu sekolah tadika darjah 1 mula berada di rumah mana, rumah tu mari balik dalam mimpi, walaupun rumah tu tak ada jadi highway dah, masih terbayang dalam mimpi itu. Yang ketiga, sekiranya bermimpi dipatuk ular. Tapi muslimat seronok mimpi patuk ular sebab apa? Orang nak pinang dia tahu. Yes,
Pinang apa umur 70, gigi pun tak ada. Siapa nak pinang kamu? Cucu 40, suami duduk sebelah. Tak ada orang nak pinang. Lagi, sekiranya bermimpi orang yang telah tua balik bagi sesuatu pada kamu, bermimpi di kawasan kotor, kawasan kubur, bermimpi najis, bermimpi dikejar binatang, ni tanda-tanda mimpi yang bermasalah, mimpi sesat jalan. Dan sesiapa yang bermimpi hingga mimpi ini confirm dia ada gangguan, iaitu bermimpi menyusui baby, budak kecil. Berhati-hati. Kalau ada mimpi tu malam ni, lepas isyak tolong tunggu. Kalau kamu nak buang, kita pakat baca insya-Allah. Itu tanda-tanda. Kesan dan akibat jika kamu tak buang benda ni dalam tubuh, saka ke, sihir ke, santau ke. Yang pertama sekali, makin tua makin cepat nyanyuk. Semayang lupa rakaat, nama cucu tak ingat. Kadang-kadang nama bini tengok muka lama baru ingat. Tu bahaya. Yang kedua, makin tua makin malas buat ibadat. Baru ni saya terima panggilan daripada Berang. Ustaz, tolong mari rumah saya, suami saya ni Tok Imam. Ustaz dah 45 tahun dia jadi Tok Imam. Lah ni umur dia 75. Dia jadi Tok Imam masa umur 30 lagi Ustaz. Dialah akad nikah, dialah baca khutbah, dialah tok guru Quran. Sekarang ni Ustaz, masjid tak nak pergi dah. Tak apalah tak nak pergi masjid, saya boleh terima. Dia tua, semayang tak nak. Kita tanya, bang, bapa tak nak semayang? Dia kata, aku puas dah semayang. Orang kerja cikgu pencing, dia kata aku pun nak pencing dah semayang. Dia boleh jawab lagu tu. Dan mula dia tu imam. Anak cucu bagi Quran suruh baca, dia baling Quran. Na'udzubillah, kita tak nak ni. Dia pulah kita di saat akhir. Ustaz, suami saya ni petang-petang nak pergi ke kebun sawit, dia biasa pakai serban, baju pagoda, seluar trek. Lah ni Ustaz pakai topi sudu, pakai singlet, pakai seluar pendek. Umur 75. Anak mungkin heran tengok bapa tu imam aku jadi terbalik 366 darjah ni. Buat benda ni. Berubah di saat akhir, malah buat ibadat ni yang kita takut. Lagi, sakitnya lama. Jika sakit tinggal kulit dengan tulang 3-4 tahun, makan minum dak tapi hidup. Ni. Orang tua-tua dulu tahulah cerita ni. Tak mati-mati. Dan masa sakitnya juga dia makan banyak. Pernah berlaku di Yan Kedah. Saya buat rawatan ni dah beribu rumah dah. Hak pelik-pelik saya bawa cerita dalam kuliah sebagai pengajaran. Dia kata, Ustaz, jom pergi rumah saya Ustaz. Rumah saya ni ada toyo. Kata, betul kau toyo? Ya, saya beli makanan Ustaz. Seminggu sekali ayam 2-3 ekor, ikan, sotong, udang, garam, bawang buh dalam satu peti untuk seminggu. Saya bangun pagi esok, semua makanan itu dimakan depan peti macam kucing makan. Toyo ke? Yes, sebelah rumah saya tu ada orang belah toyo. Mu jangan tuduh dia, biar saya pergi dulu. Saya pun pergi tengok. Kata, you duduk dengan siapa? Takut anak makan tak? Saya kahwin pun tak Ustaz. Anak mari di mana? Kucing ke? Saya tak belah kucing Ustaz. Habis tu you duduk dengan siapa? Saya dah belah tuk saya stroke 3 tahun dah koma, tak bangun apa pun. Dia nak bangun makan macam mana? Dia pun, saya bagi makan pun dia tak makan. Saya kata, Kak, macam ni mudah. Saya pun bukan tuk bomo jenis tuduh. Lepas ni Kak pergi ke Pekan Gurun beli CCTV. Ni bukti yang cukup jelas. Pasang atas peti. Panggil Cina tu pergi pasang atas peti. Cina tu kata, ayah nak pasang apa-apa. Itu masalahmu. Aku nak tahu benda ni pun pasang je, ambil duit. Pasang CCTV. Malam pertama tidak ada apa-apa, malam kedua tidak ada apa-apa, malam ketiga kunang-kunang je terbang pukul 4 pagi. Malam keempat, kelima tu tuan-tuan, baru jumpa makhluk hak makan tu. Apa dia? Tu dia yang sakit 3 tahun, yang seru tu, yang koma tu, malam bangun makan mentah-mentah ayam, ikan telan dengan perut-perut, telur makan dengan kulit-kulit. Oh, baru jelas. Kita tidur tak tahu. Tak. Kita nak tak sakit kita lagu tu. Na'udzubillah, kita tak nak. Kalau tak nak, insya-Allah
Malam ni kita amal ayat ni, kita baca doa ni, mudah-mudahan kalau ada jin iblis dalam tubuh badan kita, dia akan terbang pergi. Jangan kita undang tetamu yang tidak diundang ini. Susah hidup kita. Nak ada doa tu? Kata ulama, siapa baca doa ni dia tak akan kena stroke. Siapa baca doa ni ada saka-baka dalam hidup dia, dalam keturunan dia akan terbang pergi ke lain. Dan siapa baca doa ni, insya-Allah rumah dia akan selamat, terutamanya rumah yang nampak kelibat dan sebagainya, insya-Allah dia akan keluar. Ikut saya baca doa ni. Kalau nak lah, nak ke tak nak? Doa ni adalah doa Nabi Sulaiman AS, yang mana insya-Allah siapa baca doa ni selamat dia daripada segala gangguan. Ada saka-baka apa ni, niat biar keluar, aku tak nak ni, benda ni boleh menyusahkan aku nak mati suatu hari nanti. Doa ni tak payah salin, tak payah tulis. Saya buat siap dah, saya tahu dah kamu payah nak ingat. Ambil tampal di rumah, tamunya rumah bunyi guli kursi tu, boh dalam pering elok-elok, tok di ruang tamu. Tok atas riba, saya nak ijazah ni, saya bukan duduk dalam TV, dalam TikTok, saya di hadapan kamu, ambil keberkatan ijazah ni. Saya kata ijazah, tuan-tuan kata qabil tu. Balik bacalah. Balik bagilah, mudah-mudahan. Nah, siapa nak boleh angkat tangan, kita baca ramai-ramai. Bukan menghapus keping kertas je. Ikut saya baca. Sementara tu ada soalan boleh tanya sambil-sambil kita bagi tu. Habis-habislah tu ya, semua ada. Saya bukan mari nak menega, saya takut tak ingat. Baca bergema ikut saya deh. Kalau mana ada anak-anak di rumah tu, ambil buat balik ke anak, tampal di rumah. Bukan beli kedai buku ni, beli berijazah ni. Tak payah saling tulis, kamu nulis Jawi pun tak reti. Nah, saya tolong buat dah ni. Ikut saya baca bergema. Apa ni bayar kat luar tu. Okey, tarik nafas 3 kali. Bergema. Bismillahirrahmanirrahim. Unashidukum bil ahdil ladzi akhadhahu alaikum Sulaiman an takhruju wa tarhalu min baitina unashidukumullah an takhruju wa la tu'zu ahada wa tarhalu min baitina. Aku bersumpah dengan perjanjian yang dibuat oleh Nabi Sulaiman terhadap kamu, bahawa kamu keluarlah dan berpindahlah daripada rumah kami. Aku menyeru akan kamu, wahai saka-baka, wahai jin iblis, bahawa kamu keluarlah dan jangan sekali-kali kamu menyakiti seorang pun, dan kamu berpindahlah daripada rumah kami. Okay, saya dengan nama Allah mengijazahkan doa ini untuk diamalkan untuk mengelakkan stroke, saka-baka sebagai ikhtiar kerana Allah Ta'ala. Qabil tu sebut, saya terima Ustaz untuk mengamalkannya sebagai ikhtiar kerana Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Balik amal moleklah. Setiap kali lepas sembahyang baca sekali, terutama lepas sembahyang subuh, dan terutamanya setiap kali lepas sembahyang, cukup bagus. Tak ingat Ustaz, saya tahu tu, saya buat kertas tepek di rumah. Lama-lama dia ingatlah.
Kalau 2 tahun tanpa tak ingat lagi bukan orang dah, kamu hantu raya juga dah. Payah. Jadi saya nak tuan-tuan dan puan-puan tolong amal ayat-ayat saya ijazah pada malam ni. Boleh ke? Yang pertama ayat supaya kita tidak lupa. Kita baca ramai sekali lagi, letak tangan kanan kat dada kiri. Ramai yang baru sampai ni. Yang baru sampai kita baca, ada keberkatan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Okey, surah Al-Baqarah ayat 32. Baca supaya kita tidak lupa dan tidak nyanyuk. Nak mati kita boleh mengucap. Saya ulang sekali lagi sebab tua-tua belaka dah terlupa. Jadi untuk akhirnya mari sama-sama kita baca doa, mudah-mudahan ada keberkatan. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منا منكم. Okey, pengumuman kepada mereka yang nak buat rawatan, tolong tunggu lepas semayang. Dan AJK Masjid tolong tengok hak mana tak dan semayang, start motor lari balik awal tu dia ada saka, pegang awal-awal. Dia lari awal, kita tolong tengok lepas ni siapa tak ada semayang. Yang kedua, hak ambil kertas merah tu ada kaunter luar tu, boleh bayar kat luar tu, sekeping tu RM20. Bayar kat luar tu lepas ni. Mudah-mudahan saya nak tak ambil tinggal merata. Ambil lah dulu, tak ada duit ambil nombor akaun situ. Mudah-mudahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.